Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sekejap ya. Siapa yang berada di IG dan Facebook. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekejap. Saya ingat. Okey. Okay, baik. Yang join bersama-sama dengan kita pada petang ni, kita dah bertukar daripada waktu malam, kita tukar kepada jam 5 petang setiap hari Khamis. Sebab malam kita nak bertarawih. Okay, pada petang ni kita live perkongsian ilmu Sirah Nabawiyah di 3 platform, iaitu di Facebook Dr. Siti Mariam, iaitu di IG Siti Mariam Abdullah dan juga di page Dr. Saab. Okey, terima kasih yang bersama live kita, yang bersama dengan live pada petang ini. Sambil-sambil siapkan juadah. Marilah sama-sama kita dengar Sirah Nabawiyah. Sambil tu bolehlah share-sharekan, kongsi-kongsikan dengan kawan-kawan. Kongsikan dengan grup-grup ke. Okey, just supaya ramai lagi dapat mendengar, dapat kita sama-sama berkongsi Sirah Nabawiyah pada petang ini. Lebih kurang sejam je, lebih kurang dalam pukul 5 sehingga pukul 6. Waalaikumsalam, Mak Tia Azizah. Okey, baik. Jadi, sambil-sambil tu boleh share. Jadi, kita teruslah mula perkongsian ilmu kita sambil-sambil siapkan juadah. Sambil-sambil ada yang masak. Okey. Jadi, sambil-sambil tu, jadi kita mulakan perkongsian ilmu kita pada petang ini. Dengan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab, kita niatkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, ahli keluarga, juga buat para wali, orang soleh, orang mukmin lelaki dan perempuan, guru-guru kita. Okey, juga buat diri kita sendiri ya. Tak lupa buat penulis kitab sirah sehingga sampai kepada kita sirah, cerita sirah kepada kita sehingga hari ini. Kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, baik, semua sihat. Hari yang ketiga Ramadan. Hari ini hari yang ketiga Ramadan. Dapat kita bersama-sama dalam perkongsian ilmu, iaitu perkongsian Sirah Nabawiyah. Ramadan Karim. Apa jawapannya? Allahu Akram. Dengar tak ni? Dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak di IG? Di Facebook? Okey, insyaAllah. Kalau tak dengar ke apa, boleh komen lah. Okay, jadi sebelum kita mulakan 2 tajuk kita pada petang ini, kita mulakan macam biasa. Macam biasa, kita akan mula dengan nasyid dulu. Okey, kita akan mula dulu dengan nasyid. Okey, jadi nasyid petang ni lebih berkenaan dengan sirah. Berkenaan dengan tajuk pengisian sirah kita pada petang ni. Ada sangkut pautnya.
Okey, ada sangkut pautnya. Ya, si Sani, ya, terima kasih. Okey, boleh share ya dekat Facebook Live. Okey, baik. Eliana, anak murid SKPTJ ya. Umar Habibah Hashim. Terima kasih sama-sama. Okey, baik. Boleh sharekan lagi. Okey, sambil tu kita dengar. Boleh dengar. Kalau tak dengar ke apa, boleh komen. Okey, kita sama-sama dengar. Kita hayati nasyid ni. Okey. Dan nasyid ni ada sangkut pautnya dengan sirah kita pada petang ini. Okey, jap. Okey, baik. Sambil-sambil tu boleh share-sharekan dalam grup. Okey, tak ada. Okey, baik. Okey, sama-sama kita dengar nasyid Sayyidatina Asma'. Jadi petang ni ada cerita tentang Sayyidatina Asma'. Ada kaitan dengan sirah kita, sirah pada petang ni. Jadi kita dengar dulu sama-sama nasyid peribadi agung, peribadi contoh iaitu Sayyidatina Asma'. Okey, daripada kumpulan Mawaddah. Okey, dengar sama-sama ya. Dengar tak? Tak dengar. Set. Dengar? Okey. Tiada siapa menyangka di usia muda. Nasyid tentang Sayyidatina Asma'. Dengar, boleh dengar. Dahaga kerana cinta yang tiada taranya pada Tuhan dan Rasulnya, engkau tempuhi jua. Ketika Rasul dan ayahmu berhijrah ke Madinah, mereka dikejar musuh lalu bersembunyi. Ketika Rasul dan ayahmu berhijrah ke Madinah, mereka dikejar musuh lalu bersembunyi di dalam gua mentau tetap setia menghantar makanan sendirian tanpa teman, hanya mampu bertawakal kepada Tuhan menghadapi musyrik Mekah. Tingginya ketakwaanmu kepada Tuhan mengatasi segalanya, ya Sayyidatina Asma'. Sejarah berkata lagi, kau remaja berjiwa berani, menyusuri jalan penuh berliku demi memandu perjalanan Rasul. Namun tidak ramai yang tahu engkau menjadi perisi Rasul menyampaikan perancangan musuh demi membantu perjuangan Rasulullah. Ya Sayyidatina Asma' Abu Bakar, kau digelar tertinggi tokoh kena memakai dua tali pinggang yang akan menjadi saksimu di akhirat. Orang tinggi takkan jadinya dirimu, amanahnya oh dirimu, walaupun ditampar Abu Jahal yang jejaki Rasulullah, namun kau
Okey, baik. Assalamualaikum. Maksud ya, Waalaikumsalam. Maksud betul. Maksud tukar masa sepanjang bulan Ramadan ni 4 kali lah. 4 hari Khamis. 4 kali hari Khamis. Kita akan buat pada pukul 5 petang. 5 hingga 6. Lebih kurang sejam. Okey, lebih kurang sejam. Sebab malam kita nak fokus kepada tarawih. Okey, jadi sambil-sambil waktu ni ada yang pulang daripada bekerja. Waktu ni ada yang sedang siapkan juadah, berbuka. Jadi bolehlah sambil-sambil kita dengar tentang sirah Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni hari pertama kita tukar masa sekejap waktu petang. Jadi mungkin ada yang tak perasan, jadi bolehlah share-sharekan kongsi-kongsikan. Okey, jadi ada yang mungkin ada yang sebelum tak perasan masa bertukar. Mungkin ada yang ingat 9 malam lagi. Jadi bila kita share, kongsi-kongsikan, insya-Allah sampailah maklumat kepada mereka. Okey, jadi Ramadan Karim, lagi sekali, iaitu Allahu Akram. Ramadan mulia, tapi Allah lah yang lebih mulia. Allah yang lebih mulia. Walaupun Ramadan bulan mulia, tapi Allah yang lebih mulia. Okey, baik. Live pada petang ini. Okey, ada 2 tajuk juga seperti biasa, iaitu bab yang ke-46 dan bab 47. Bab 46 dan bab yang ke-47. Okey, jadi bab yang ke-46 iaitu Nabi berhijrah Nabi diizinkan berhijrah. Okey, bab yang ke-46, Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan penghijrahan. Sebelum ni Nabi tak berhijrah sebab Nabi tak diberikan lagi, tak diperintahkan lagi. Tapi dalam bab ini, pada hari ini kita Nabi dah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hijrah. Okay, bab yang ke-47, Nabi bersembunyi di Gua Thur. Nabi bersembunyi di Gua Thur. Okey, jadi baik. Terima kasih yang bersama-sama di Facebook, di IG dan di Facebook Dr. Saad. Terima kasih. Dan yang share, teruskan share, teruskan lagi like. Semoga sampailah kepada kawan-kawan kita yang tak perasan dah tukar waktu selama 4 minggu dalam bulan Ramadan. Setiap hari Khamis teruskan bersama-sama. Okey, insya-Allah kalau tak sempat sekarang video ni semua akan direkodkan. Okey, akan diletakkan kembali dalam Facebook. Okey, jadi baik. Bab yang ke-46 iaitu Nabi diizinkan berhijrah. Minggu lepas kita dah dengar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiranya Nabi Muhammad sallallahu dah tahu bahawa para musyrikin Mekah dah melakukan mesyuarat. Nabi tak tahu lagi waktu ni. Jadi minggu lepas iaitu musyrikin Mekah, kita ingat balik. Musyrikin Mekah melakukan mesyuarat dekat Darun Nadwah bersama dengan iblis. Iblis juga bersama iblis yang menyamar sebagai lelaki, yang mana mereka bermesyuarat bagaimana nak buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dapat keputusan. Keputusannya ialah Abu Jahal rancang bahawa Nabi dibunuh, dan pemilihan daripada orang yang nak bunuh Nabi adalah wakil pemuda daripada setiap kabilah atau suku yang berada di kota Mekah. Okey. Jadi sambungan daripada minggu lepas, jadi setelah mereka dah sepakat bahawa mereka nak melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi pada tengah hari keesokannya tu malaikat Jibril datang. Mereka mesyuarat tadi. Okey, besoknya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, okey, untuk nak memberitahu bahawa keputusan mesyuarat semalam. Okey, jadi wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril ialah daripada surah Al-Anfal ayat 30. Okey, apa maksud surah Al-Anfal ni? Okey, malaikat Jibril bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Anfal ayat 30 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kita baca maksud terus ya. Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, maksud surah Al-Anfal ialah, dan ketika orang-orang kafir itu berusaha menjalankan tipu daya mereka terhadap engkau wahai Muhammad, okey, kerana mereka hendak menangkap serta memenjarakan engkau ataupun nak membunuh engkau atau nak mengusir engkau, dan mereka bersungguh-sungguh dalam nak menjalankan tipu daya mereka itu. Tetapi Allah adalah sebaik-baik yang menjalankan tipu daya. Tadi kan perbincangan ni muka nak bunuh lah, ada yang nak usir Nabi lah, ada yang macam-macam. Jangan akhir sekali keputusan ialah nak bunuh. Jadi malaikat Jibril juga perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah dengan cepat, dengan segera.
perlu, wajib kena lakukan segera penghijrahan ini. Dan kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, janganlah engkau tidur malam ini di tempat tidur kamu. Okey, seperti biasa. Jangan tidur macam biasa dah. Malam ni tak boleh dah. Sungguhnya Allah perintahkan engkau segera keluar daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan malaikat juga beritahu bahawa teman kamu semasa berhijrah ialah Saidina Abu Bakar. Kita dah dengar sebelum ni, Saidina Abu Bakar berapa kali dah nak pergi berhijrah. Tetapi tak sampai masa. Ada ketikanya dah sampai setengah jalan, lepas tu pulang balik. Okay, boleh dengar balik kembali siri yang lepas. Jadi, apabila Nabi terima sahaja wahyu daripada malaikat Jibril ni, Nabi Muhammad SAW terus bergegas ke rumah Saidina Abu Bakar. Okay, dalam keadaan tengah hari tu. Okay, dalam keadaan tengah hari waktu panas tu. Terus Nabi Muhammad SAW terus bergegas ke rumah Saidina Abu Bakar. Pergi rumah Saidina Abu Bakar, kata, wahai Abu Bakar, Assalamualaikum, wahai Abu Bakar. Kata waktu tu Abu Bakar pun dengar, macam kenal suara ni. Kan, takkan dalam keadaan dengar tergesa-gesa suara, takkan Nabi Muhammad SAW datang pada waktu tengah hari. Tengah hari buta, tengah panas ni. Kenapa ni? Mesti ada hal yang penting. Mesti ada hal yang penting yang nak disampaikan kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar keluarlah. Wahai kenapa ni Muhammad? Kenapa kamu datang dalam keadaan tergesa-gesa ni? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Wahai Abu Bakar, aku dah diizinkan dah nak pergi hijrah sekarang ni. Dan engkaulah adalah teman aku. Nabi Muhammad cakap, wahai Abu Bakar, cepat. Aku dah dapat izin dah. Allah mintakan aku untuk pergi berhijrah. Jadi mendengar sahaja bahawa Abu Bakar adalah teman, Nabi Muhammad beritahu kan, jom, Allah dah perintahkan aku pergi hijrah, dan kamu adalah teman aku. Dengar je Sayyidina Abu Bakar dengar sahaja bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa Abu Bakar adalah teman Nabi Muhammad untuk pergi berhijrah. Alangkah gembiranya Abu Bakar. Bukan senang nak menjadi teman Nabi sepanjang perjalanan tu. Jadi dia sampaikan menangis sebab terlalu gembira. Sebenarnya sebelum ni Abu Bakar dah pun melakukan persiapan. Sebenarnya Abu Bakar dah melakukan persiapan. Dia tunggu je bila nak berhijrah. Dia dah melakukan beberapa persiapan. Jadi nampak dari sini bahawa sebenarnya iman Abu Bakar sangatlah berbeza dengan kita. Okey, sebab itulah dikatakan bahawa iman Abu Bakar ni kalau ditimbang iman Saidina Abu Bakar dengan iman seluruh umat manusia, seluruh iman umat Islam dekat dunia ni, nescaya iman Abu Bakar lebih berat. Kalau ditimbang iman, maksudnya iman tu apa dia? Percaya. Kepercayaan kepada Allah SWT. Jadi kalau ditimbang iman Abu Bakar, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat Islam yang berada di dunia ni, nescaya iman Abu Bakar lebih berat. Lihatlah ketika ini apabila Nabi kata nak pergi berhijrah, bergembiranya Abu Bakar. Jadi inilah kalau kata-kata sebabnya apa kata iman Abu Bakar ni lebih berat. Sebab sekiranya kita disuruh nak memilih antara keluarga, antara anak-anak, antara pasangan hidup kita, antara isteri, ataupun dipilih untuk antara keluarga, anak isteri semua, dan juga ajaran agama Islam, yang mana kita akan pilih? Tapi waktu ini Abu Bakar memilih Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti bahawa tak mampu sebenarnya, tak mampu kalau kita kata apa, ada sebuah jemaah Islam waktu ini, ada jemaah sebuah agama Islam waktu ini, diberikan kita masuk dalam satu jemaah Islam. Kemudian dalam jemaah Islam tu diberi pilihan sama ada kita nak terus dalam perjuangan Islam ini ataukah kita nak bersama dengan family, dengan keluarga kita, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan pasangan kita. Kita nak memilih yang mana? Kita sendiri tahulah bahawa sudah pastilah kita pilih itulah iman kita. Kita pasti pilih keluarga kita. Kita pasti pilih keluarga kita lagi daripada kita memilih perjuangan Islam itu sendiri. Jadi pada ketika ini Abu Bakar memilih untuk terus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah bukti bahawa Abu Bakar sanggup tinggalkan segala-galanya demi agama Islam. Jadi setelah dah mengatur perjanjian, Nabi Muhammad SAW dah atur, kita akan jumpa kat sini malam ni. Jadi mereka akan jumpa satu tempat dan mereka akan pergi ke Gua Sur. Dah bincang apa semua. Nabi Muhammad SAW kembali balik ke rumah untuk melakukan persiapan, nak menyusun pula perjalanan seterusnya. Sebenarnya
Nabi Muhammad SAW dah siap dah. Cuma tunggu je perintah Allah. Begitu juga Abu Bakar dah melakukan persiapan. Cuma tunggu je perintah Allah bahawa mereka akan melakukan perjalanan hijrah. Okay, jadi Nabi pun mulalah atur teknik lah. Taktik strategi. Okey, bagaimana nak mengatur bila dia keluar. Jadi waktu itu Saidina Ali memanglah Saidina Ali ada di rumah Nabi. Saidina Ali kan anak angkat Nabi, juga sepupu Nabi. Saidina Ali adalah anak angkat Nabi juga sepupu Nabi yang tinggal di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelang tengah malam Nabi pun beritahu dekat Ali, "Wahai Ali, pada malam ini kamu akan gantikan tempat tidur aku." Okey, jadi Nabi Muhammad SAW beritahu kepada Saidina Ali juga bahawa sebenarnya Nabi ni waktu itu, walaupun orang tak suka kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun orang benci kepada Nabi SAW, sebab apa? Sebab ajaran yang Nabi bawa aja sebenarnya. Tetapi sebenarnya dari sudut sikap, dari sudut kepercayaan, sebenarnya mereka sikap percaya kepada sikap Nabi, sebenarnya mereka sangat percaya dengan kejujuran Nabi. Buktinya apa? Buktinya ialah Nabi Muhammad SAW sebenarnya diamanahkan untuk menjaga harta orang kafir Quraisy. Jadi Saidina Ali ni tugas dia sebagai satu untuk menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tugas dia esoknya, maksudnya esoknya kemudian harinya, Saidina Ali perlu pulangkan balik barangan kaum musyrikin Mekah yang berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Barang-barang kaum musyrikin Mekah banyak pada Nabi. Jadi macam mana Nabi nak pulangkan? Sedangkan mereka nak bunuh Nabi ni. Jadi Nabi amanahkan kepada Saidina Ali lah untuk pulangkan kembali barang tu kepada mereka. Pelik kan? Dahlah mereka tak suka Nabi, tapi dalam masa sama mereka amanahkan Nabi untuk jaga harta mereka. Itu menunjukkan bahawa mereka sebenarnya percaya Nabi ni, tapi sebabkan agama. Disebabkan agama. Jadi waktu tu menjelang tengah malam, para pembesar Quraisy bersama dengan pemuda-pemuda yang dah dipilih daripada kabilah-kabilah yang dah diputuskan dalam mesyuarat. Okey, pemuda tu lebih kurang 40 orang muda berkumpul di sekitar rumah Nabi. Mereka bersama dengan pedang lah. Kiranya kalau Nabi Muhammad SAW keluar, mereka akan terus bunuh Nabi. Jadi mereka pun berkumpul dan bersama dengan para pembesar musyrikin Quraisy. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Itu nama-nama pembesar Quraisy yang lain. Jadi bersama dengan mereka lebih kurang dianggarkan lebih kurang dalam 100 orang. Maksudnya ramai waktu tu. Jadi mereka pun berkepung lah dekat rumah Nabi Muhammad SAW. Dia pun kepung supaya Nabi tak keluar. Kiranya keliling rumah Nabi tu memang dah kena kepung dah. Jadi waktu tu. Jadi waktu tu lah, ketika itulah Abu Jahal dah kepung. Abu Jahal pun cakap dengan kuat. Supaya Nabi Muhammad SAW dengar. Apa kata Abu Jahal? Ustazah Jo, ya, Waalaikumsalam. Selamat bulan lah waktu ni semua orang nak menyiapkan ju. Dah berbuka puasa, ada yang masak waktu ni. Betul tak Ustazah Jo? Ada yang siapkan ju ada, okey, ada yang layan anak-anak kan waktu petang ni dah ada yang tak larat apa semua, tak apa. Sambil siapkan juadah, sambil tu boleh sama-sama dengar. Okey, boleh sambil tu terus sharekan lagi supaya ramai lagi yang tahu live kita pada petang ni. Kongsi-kongsikan lagi. Okey, jadi apa kata Abu Jahal? Abu Jahal, waktu tu Abu Jahal mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW ada dalam rumah. Jadi Abu Jahal pun cakap dengan kuat. Dia kata, Muhammad, dia kata apa tahu? Dia macam kali kata, Muhammad sangka kita ni ikut dia, kita akan jadi penguasa atas kabilah-kabilah Arab. Dan kita akan kiranya jadi ketua lah bangsa-bangsa di negeri-negeri lain. Dan jika kita sudah mati, kita akan dibangunkan kembali hidup kita dan kita akan dimasukkan dalam syurga. Ini kata-kata macam memperlecehkan, betul tak? Jadi, di sana kita akan diberi makanan yang enak-enak. Dia cakap itu, kalau kita mati nanti kat syurga tu lah, kita akan diberi makanan yang enak. Okay, diberi perempuan yang cantik-cantik, diberi perhiasan yang bagus-bagus dan sebagainya. Dan jika kita tidak mengikut Nabi Muhammad SAW, kalau kita tak ikut, sebenarnya kita akan masuk dalam api neraka. Okey, kita akan dipotong-potong seperti kambing. Kita akan diperlakukan seperti budak-budak. Dia kata, jadi kita akan dibakar pula dalam api neraka. Macam tu, macam ayat mengejek. Kata, sebenarnya kalau kita ikut, kita akan masuk syurga. Tapi kalau kita ikut, neraka. Macam itulah. Macam ejek lah kan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi dengar je kata-kata Abu Jahal tu. Lepas tu Nabi pun jawab daripada dalam rumah, ya. Dia kata apa? Ya, benarlah. Dia kata, memanglah saya cakap demikian. Dan engkau juga salah seorang daripada orang penghuni neraka dan satu ketika nanti kamu juga akan dibunuh.
Nabi SAW kiranya menjawab kata-kata Abu Jahal tersebut. Jadi setelah solat isyak, mereka berkumpul lah kat luar rumah Nabi. Jadi Nabi pun dah siap-siap solat isyak apa semua. Nabi pun minta Saidina Ali bin Abi Talib duduk dekat atas kaki Nabi. Dan Nabi pun selimutkan Saidina Ali dengan selimut yang berwarna hijau. Dia katakan selimut berwarna hijau ni buatan negeri Hadramaut. Okay, selimut hijau. Beberapa kitab pun sebut selimut hijau. Maksudnya ketika Saidina Ali baring atas katil Nabi Muhammad SAW, mereka pun selimutkan, Nabi pun selimutkan Saidina Ali dengan selimut hijau. Ada kitab kata selimut hijau Hadramaut. Okay. Jadi apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Saidina Ali? Dia kata, wahai Ali, tidurlah engkau di tempat tidurku dan selimutlah engkau dengan selimutku ni. Tidak ada apa-apa yang akan sentuh engkau. Nabi dah cakap macam tu. Okay. Jadi kemudian tidurlah Saidina Ali. Betul, Nabi pun tujuan Nabi minta tidur tu supaya nak menunjukkan inilah adalah teknik Nabi. Teknik Nabi Muhammad SAW. Apa teknik dia? Supaya nak menunjukkan bahawa inilah salah satu contoh politik yang hebat. Supaya mereka lihat Nabi tidur lagi. Sedangkan bukan Nabi. Okay, Nabi gantikan dengan orang lain. Kalaulah mereka tahu Nabi keluar, tak ada orang yang kalaulah Nabi keluar tak ada orang gantikan, pastilah mereka mengintai-ngintai kan, sebab ramai waktu tu. Jadi mesti berlaku huru-hara waktu tu. Jadi mereka kiranya Nabi pun waktu ketika itu Nabi pun tinggallah pesanan-pesanan tadilah kita katakan. Jadi selain itu pesanan tadi untuk kembalikan lagi harta kepada kaum musyrikin Mekah, antaranya lagi ialah Nabi amanahkan juga kepada Saidina Ali, iaitu di kemudian hari nanti Saidina Ali perlu membawa isteri Nabi. Waktu ni Nabi dah berkahwin dengan Saudah. Dengan isteri Nabi itulah Siti Saudah binti Zam'ah. Itu kiranya Nabi waktu tu ada isteri Siti Saudah. Jadi Nabi amanahkan kepada Saidina Ali. Okey, lepas ni perlu pulangkan harta-harta orang Quraisy ni yang dah diamanahkan kepada Nabi untuk jaga ni, pulangkan kembali. Dan juga Nabi amanahkan untuk Saidina Ali nanti bawa isteri Nabi Siti Saudah bersama dengan anak-anak Nabi. Siapa anak Nabi? Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Yang mana pada ketika ini mereka belum lagi berkahwin. Mereka dah berkahwin dah sebelum ni kan dengan anak Abu Lahab, tapi dah bercerai. Jadi mereka hidup dengan Nabi. Jadi pada ketika ini dan Abu Talib pun belum lagi Ali belum lagi lah berkahwin dengan Fatimah kan. Jadi waktu ni Nabi amanahkan Ali untuk bawa puterinya dengan isterinya bawa selepas ini untuk pergi berhijrah. Itu amanah Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Ya, Waalaikumsalam Cikgu Anita. Terima kasih dah masuk. Sama-sama masuk bersama-sama. Okey, kemudian jadi lepas tengah malam tu, okey, Nabi pun terus keluar daripada pintu rumah. Nabi keluar daripada pintu rumah, baginda pun baca ayat surah Yasin. Okay, surah Yasin, dan famousnya itulah surah Yasin ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Apa surah Yasin tu? Selalu kita kalau orang kata apa, selalulah ayat-ayat ni lah yang kita kata kalau jumpa polis ke jumpa apa-apa, kita kata tak orang bagi orang nampak kita atau apa-apalah yang berlaku kepada kita, selalunya ayat inilah yang selalunya jadi bahan bacaan. Okey, waja'alna bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin ayat yang ke-9. Nabi baca surah ni. Nabi baca, Nabi tiupkan kepada debu, Nabi ambil tanah debu kat situ, Nabi baca. Okey, apa maksud surah ni? Maksud dia dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Okay. Dan di belakang mereka dinding, maka kami kaburkan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surah Yasin ayat 9. Maksudnya Nabi keluar daripada rumah, Nabi baca ayat tu. Allah perintahkan baca surah Yasin ayat yang ke-9 ini. Jadi dinding mereka tak nampak. Okay, di hadapan mereka dinding, di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Jadi tak nampak Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumah. Jadi Nabi pun baca dekat tebu tanah tu, dan Nabi pun kira inilah taburkanlah. Taburkan pasir tadi. Jadi pada ketika ini, ketika Nabi dah genggam, Nabi baca, Nabi taburkan. Jadi pada ketika itu, mereka ni yang ada kat luar Nabi ni, ada yang kata terus tertidur. Sebenarnya terus kira mengantuk dan tidur. Semua yang ada di luar rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian Nabi pun berjalanlah keluar, berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke selatan, ke Gua Thur. Okay, selatan ke arah negeri Yaman. Sebenarnya perjalanan daripada Mekah nak ke
Madinah, dia berada di utara. Tapi pada ketika ini, Nabi tidak mengambil terus jalan Nabi tak ambil terus. Ni teknik Nabi ya. Nabi tak ambil terus perjalanan Nabi untuk ke Mekah terus. Maksudnya ke utara terus. Tidak. Sebab pasti mereka tahu perjalanan Nabi terus ke sana. Kan? Sebab dah sebelum ni kita kata dah ramai dah orang dekat Madinah yang masuk Islam. Tapi Nabi ambil ke arah selatan dulu. Nampak macam perjalanan tu akan jadi jauh kan? Tetapi itulah teknik dia. Itulah strategi yang Nabi lakukan. Okey. Jadi untuk mengkaburi kiranya pemikiran orang kafir Quraisy. Kalau mereka fikir secara logik mesti mereka terus. Sedar je Nabi tak ada, pasti mereka terus ke arah sana. Tapi Nabi lencong ke arah selatan, itu ke negeri Yaman. Itulah Nabi singgah nak pergi ke Gua Sur. Jadi ada beberapa riwayat lah yang kata, yang riwayat yang pertama, mereka tertidur sampai pagi. Jadi sedar-sedar dah pagi. Kemudian mereka pun dah sedar-sedar, mereka pun dah pagi, terus mereka masuk ke rumah Nabi. Itu riwayat yang pertama. Ada beberapa riwayat lah kata cara mereka nak masuk ke rumah Nabi ya. Yang pertama mereka pun terus serbu pagi, daripada dah sedar pagi, terus mereka terus buka pintu, terus tengok waktu tu daripada selak-selak selimut Ali yang ada, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka terus keluar tinggalkan Ali, terkejut bukan Nabi, mereka terus tinggalkan Ali, terus nak cari ke tempat lain. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, kisah yang kedua yang disampaikan, ada yang disampaikan oleh perawi-perawi sirah. Dia kata, setelah mereka terjaga je daripada tidur, mereka ni terus ketuk pintu rumah. So, jaga-jaga terkejut. Tak, kiranya mereka rasa macam satu panjangan. Terus ketuk. Terus ketuk pintu rumah. Rumah Nabi. Ketuk-ketuk-ketuk. Ali pun bangun. Ali pun buka pintu. Ali kata, ada apa? Macam Ali kata, macam tak tahu apa-apa kan. Lepas tu, para musyrikin Quraisy kata apa? Mana Muhammad? Ali kata, saya tak tahu pun. Jadi waktu ni mereka geram sebab Ali jawab, dia tak tahu. Terus mereka seret Sayyidina Ali keluar daripada rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka terus bawa ke Masjidil Haram. Mereka nak seksa, nak pukul Ali supaya Ali cerita dekat mana Nabi Muhammad. Jadi tetapi riwayat ini ramai alim ulama kata, para ahli kata riwayat ini tidak diterima. Sebab apa tak diterima? Sebab tadi kita percaya bahawa Nabi dah sebut tadi dah awal-awal kan. Tidurlah Ali, kamu akan selamat. Tadi ayat-ayat tadi kan, kamu tidak akan diapa-apakan oleh orang musyrikin Quraisy. Nabi cakap macam tu. Jadi riwayat ini tidak diterima. Tetapi ada riwayat lain kata sebenarnya Sayyidina Ali ni memang diseksa selepas itu. Bukan ketika mereka dah tahu Nabi tak hilang ni, tak. Bila mereka tahu ni, mereka terkejut, mereka cari terus. Keluar terus cari. Jadi ada riwayat kata memang Sayyidina Ali memang ada diseksa, dipukul sebab mereka nak korek cerita mana Nabi ni. Nabi pergi ke mana? Selepas itu. Wallahu alam. Jadi ada yang pendapat yang ketiga, ketika mereka sedang macam ada yang terleka dah kena pasir tadi kan. Ada yang kata tidur, ada yang kata terleka sebab macam Allah tutup pandangan kan. Macam tu. Jadi waktu tu seorang lelaki yang tidak dikenali datang. Dia kata, kamu ni ramai-ramai kat sini buat apa ni? Lepas tu orang kat situ cakap, sebenarnya kami tunggu Muhammad keluar. Sebab apa kamu tunggu Muhammad keluar? Kami nak bunuh dia. Lepas tu orang ni kata apa yang tak keluar, dia kata, kamu nak bunuh Muhammad? Tadi aku baru nampak Muhammad kat sana. Diriwayatkan yang lelaki yang datang ini ialah iblis. Iblis yang menyerupai lelaki. Dia kata, loh, kamu cari Muhammad, kamu tunggu Muhammad kat sini, sedangkan Muhammad dah pergi dah pun. Macam tu. Jadi iblis yang menyerupai lelaki yang mereka tak kenali pun, dia cakap macam tu. Jadi dia kata apa tau? Dia kata, sekarang dia kata, ya ke betul ke? Lepas tu iblis lelaki ni cakap apa? Cuba kamu pegang kepala kamu. Peganglah kepala. Pasir yang berdebu, pasir dah tebar, kira dah tebar kat mereka. Kata, berdebu pasir. Itulah kamu Muhammad dah buat sesuatu kepada kamu. Jadi mereka pun geram, terus ketuk rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka pun tengok-tengok dalam tu itu Sayyidina Ali. Ini adalah riwayat yang ketiga. Wallahu a'lam. Tetapi ini adalah cerita sirah, mungkin berlaku tetapi dalam situasi berlainan. Mungkin begitu. Mungkin berlaku tetapi ini mungkin Sayyidina Ali, mereka bukan heret lepas tu. Mungkin bukan terus-terus tengok Sayyidina Ali tu heret. Mungkin bukan begitu. Wallahu a'lam yang mana satu, tetapi yang pastinya mereka lihat, mereka terkejutlah sebab Sayyidina Ali ketika atas katil Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Abu Jahal tahu sahaja bahawa Nabi Muhammad SAW tak berada lagi dekat atas katil dia, terus Abu Jahal buat apa? Waktu tu Abu Jahal
tindakan yang pertama dia terus umum. Siapa yang jumpa dalam keadaan marah, dia yang perancangan dia nak bunuh kan. Abu Jahal kata, siapa yang jumpa Muhammad dalam keadaan hidup, bawa jumpa aku, ataupun dalam keadaan mati, bawa kepala Muhammad, aku akan beri kepada dia ganjaran 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu dikatakan oleh Abu Jahal. Jadi waktu itu, tindakan yang kedua. Waktu tu orang pun mestilah, mulalah orang bertebaran nak mencari. Kalau jumpa Nabi Muhammad SAW, mereka akan jadi orang kaya lah, dapat 100 ekor unta tu. Jadi tindakan yang kedua, setelah tahu je Nabi Muhammad SAW tak ada, terus Abu Bakar teringat bahawa Nabi bersahabat dengan Abu Jahal teringat bahawa Nabi bersahabat dengan Abu Bakar. Terus Abu Jahal dengan pemusa Quraisy lain terus pergi ke rumah Abu Bakar. Okey, bila mereka sampai dekat rumah Abu Bakar, waktu tu yang ada ialah Asma. Sayyidatina Asma. Tadi nasyid yang pertama yang kita dengar tadi ialah nasyid Sayyidatina Asma. Okey, nasyid Sayyidatina Asma. Boleh dengar balik nasyid Sayyidatina Asma. Bagaimana seorang perempuan yang berani. Kita akan dengar dalam sirah ni, berani yang Sayyidatina Asma menghadapi kiranya sekiranya kita akan dengar dalam seterusnya. Jadi waktu tu Abu Jahal sampai je, terus Abu Jahal tanya, mana Asma, mana ayah kamu? Asma kata, saya tak tahu. Waktu tu dalam keadaan marah, Abu Jahal terus tampar muka Asma, anak Abu Bakar ni, tampar kuatnya tamparan Abu Jahal kepada Asma ni, Sayyidatina Asma, sehingga kan waktu tu Asma ada pakai anting-anting, jatuh anting-anting dia tu. Anting-anting, subang lah kan, lebih kurang macam tu. Allah disebut anting-anting, jadi mungkin subang ke apa yang Sayyidatina Asma pakai lah. Dia pakai waktu tu, terus jatuh. Betapa kuatnya tamparan Abu Jahal terhadap anak Abu Bakar ni. Okey, lepas tu terus Abu Jahal keluar nak cari tu sebab saya kalau lambat cari lagi hilang, lambat lah kan. Perjalanan Nabi dah terus jauh ke mana. Jadi, okey, inilah selesailah bab yang ke-46, iaitu Nabi diizinkan berhijrah. Okey, Nabi diizinkan berhijrah. Okey, baik. Ya Allah itu yang sangat kita. Allah Akbar. Tak apa, kita sama sampaikan. Ustazah apa ni? Nafizah Musa tu hebat sangat tu. Jadi kita sama sampaikan Ustazah semua. Ya Allah tu mereka tu insan hebat, insya-Allah, amin. Kenapa nak ambil aura mereka supaya dapat jadi mereka tu pejuang-pejuang yang hebat. Setakat ni nak tengok usaha mereka, ya Allah. Kira mereka tu tengok apa Ustazah Hafizah Musa, Ustazah Asma Harun tu kira idola lah tu. Ustazah yang masa mereka tu habis banyak untuk perjuangan Islam. Nak buat macam tu tak mampu, tapi bila kita baca sirah ni, ya Allah, tak mampu rasa kan. Ni nak datang waktu petang ni pun, ya Allah, waktu petang dalam keadaan nak siapkan juadah. Bila nak baca sirah, teringat kadang-kadang, masa nak baca ke tak bulan Ramadan ni? Nak baca ke tak? Masih lagi begitu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Ustazah Hafizah Musa, Ustazah Asmaru, ya Allah, usaha mereka, kalau tengok mereka sampaikan tu, kalau tengok dalam Facebook live kan, siapa perasan kan? Sekejap-sekejap tengok, ada live. Sekejap-sekejap tengok, ada live. Mereka tak berhenti-henti sampai hari ni, ya Allah, nak sampaikan seminggu sekali pun, Masya Allah. Doa-doakanlah, insyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Usaha dakwah lah, usaha dakwah. Okay. Ini semua daripada Allah SWT. Kak Nita faham, alhamdulillah. Kalau faham, insyaAllah dengar. Kalau tak faham, boleh tanya, kita cuba perlahankan. So macam laju sangat saya cakap. Boleh faham ke? Okey, boleh faham ke? Ainul Bashirah di IG. Terima kasih yang bersama-sama. Okey, baik. Kita teruskan sirah Nabi bab yang ke-47. Okey, bab yang ke-47, Nabi bersembunyi dekat gua Sur. Nabi bersembunyi dekat gua Sur. Jadi sebaik sahaja, okey, Nabi dah keluar daripada kepungan tadi kan. Nabi dah keluar daripada kepungan pemuda Quraisy ni. Jadi waktu itu mereka dah pergi ke Gua Sur. Okey, mereka pun dalam perjalanan ke Gua Sur. Diriwayatkan bahawa Abu Bakar, ketika Abu Bakar keluar bersama Nabi ni, Abu Bakar bawa bersamanya 6,000 dirham. 6,000 dirham sebagai bekalan mereka lah. Abu Bakar bersama dengan Nabi. Abu Bakar tak tinggal apa-apa pun kat keluarga dia. Okey, Abu Bakar tak tinggal apa-apa pun kat keluarganya. Okey, dekat anak yang tinggal dekat Mekah. Keluarga Abu Bakar yang tinggal dekat Mekah. Dan sehingga kan waktu itu ayah Abu Bakar Abu Quhafah buta. Ayah Abu Bakar Abu Quhafah buta. Dia kata apa dekat Asma? Dia kata, wahai Asma, ayah kamu ni tak tinggal apa-apa ke kat kamu? Ayah kamu tak tinggal apa-apa ke? Asma tu cerdik. Masya Allah, cerdik. Asma ni
Kalau asalnya saya bayangkan Asma ni macam remaja, macam nak sekolah rendah. Tapi bila baca secara detail, rupanya Sayyidatina Asma waktu ini ada yang dikatakan dia sedang mengandung. Wallahu a'lam. Tapi waktu ini dikatakan dia dah berkahwin. Sayyidatina Asma dia berkahwin dengan Zubair bin Al-Awwam sebelum hijrah. Maksudnya ni sekarang ni Nabi pergi berhijrah kan. Maksudnya waktu ni Asma ni dah kahwin. Itulah kata bila baca ya Allah baru tahu. Duk bayang selama ni dengar cerita yang sebelum ni. Duk bayang Sayyidatina Asma ni berumur macam 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Macam itulah. Tapi setakat ni tak jumpa lagi berapa umur Sayyidatina Asma. Yang tahunya Sayyidatina Asma waktu ini yang dijumpai dalam kitab sirah, Sayyidatina Asma ni waktu ni dah berkahwin. Okey, dah berkahwin dengan Zubair bin Awam, sahabat Nabi juga. Dan waktu ini ada yang kata bahawa dia sedang mengandung. Lagilah ujian berat sedang mengandung. Bayangkan tadi kalau betul lah dia mengandung, Abu Jahal tampar tu. Macam mana tu? Dan sehingga terduduk betul-betul kuatnya. Perasaan emosinya anak Abu Bakar ni. Jadi pada ketika itu cerdik Abu Bakar ni, cerdiknya anak Abu Bakar Asma ni, bila datuk dia cakap, Asma ayah kamu ni Abu Bakar ni tak tinggal apa-apa ke duit kat kita. Asma tak mau bagi datuk dia tahu. Asma buat apa? Dia ambil beberapa pundi macam lebih kurang macam kiranya macam berat macam duit lah. Okay, nilai mata wang ketika itu dia letak dalam uncang kain. Dia bagi tok dia pegang. Dia macam uncang-uncang bagi macam tok dia rasa macam ada dia. Dia terpaksa menipu. Tok dia tak nampak. Abu Quhafa buta. Dia goncang-goncang. Jadi waktu tu datuk dia pun macam tak risaulah sebab Abu Bakar pergi bersama dengan Nabi ada tinggalkan harta, sedangkan tak ada apa-apa dah waktu tu. Okey, yang ada rumah dan adalah seekor kuda untuk Sayyidina untuk anak-anak dia tu. Seekor kuda macam itulah. Itu pun katanya untuk perniagaan, bukan untuk keluarga dia. Wallahu alam. Jadi cerdik yang Asma ni, dia tak mau datuk dia risau. Dia tak mau datuk dia risau, dia buat macam tu. Kalau kita, ya Allah, bayangkan cerdik tu boleh terfikir dia nak buat macam tu supaya datuk dia tak fikir ayah dia tak tinggal apa-apa. Jadi ketika ada ura-ura sebelum ni, Sayyidina Abu Bakar dah tahu dah bahawa Nabi akan tetap pergi berhijrah. Cuma Nabi tak dapat perintah daripada Allah. Jadi waktu itu Sayyidina Abu Bakar mula dah susun strategi. Dia dah beli 2 ekor unta. Persediaan untuk perjalanan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi nantilah nak pergi ke Madinah, nak naik unta tu. Jadi dia dah beli siap-siap. Dibagi kepada Abdullah bin Uraiqi. Okey, Abdullah bin Uraiqi untuk jaga unta tu. Okey, sebab apa? Nak jaga unta tu untuk bila sampai masa nak pergi berhijrah dah ada dah. Begitu. Jadi persiapan dah dibuat dah oleh Abu Bakar. Jadi pada waktu malam, pada ketika mereka berhijrah tu, okay, kita kembali balik kepada Nabi berhijrah tadi kan. Jadi pada ketika mereka melakukan penghijrahan tu, Nabi ada yang cakap Nabi tak pakai alas kaki yang tebal. Ada yang kata pakai nipis, ada yang kata tak pakai langsung. Okay. Ada yang sirah kata bahawa Nabi jalan jengkit-jengkit. Masya Allah. Sebab apa tau? Sebab Nabi tak mau orang kesan tapak kaki Nabi. Ya Allah, jauh tu perjalanan Nabi ke Gua Sur daripada Mekah. Nabi jalan, ada yang kata tak pakai kasut. Jalan. Jadi bayangkan Nabi jalan dalam keadaan perjalanan tu batu kerikil-kerikil yang keras. Okey, kaki. Jadi Nabi jalan perjalanan tu, ada yang kata Nabi jalan jengkit-jengkit. Maksudnya sekejap Nabi jalan tu, sekejap jalan jengkit-jengkit. Supaya tapak kaki tu tak banyaklah tinggal kesan. Begitu ya Allah. Baca Allah takkan kot kata. Tapi boleh, yalah. Ni ahli sirah cerita kan. Nabi jalan jengkit supaya kesan tu tak dilihat oleh orang musyrikin Mekah. Jadi Nabi hala ke selatan, arah ke negeri Yaman, ke Gua Sur, bukan terus ke arah Madinah, bukan. Nabi lencong sikit supaya tidak dapat dikesan perjalanan tu. Jadi dalam perjalanan tu, sekejap Abu Bakar kat kiri Nabi, sekejap kat kanan Nabi, sekejap kat depan. Jadi Nabi pun tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu macam ni? Abu Bakar kata, sekejap aku rasa macam ada orang je nak kacau kamu sebelah ni. Jadi Abu Bakar macam dia rasa macam ada orang nak bunuh Nabi. Jadi dia risau. Sekejap dia rasa macam kat sini dia perlu pertahankan Nabi kat depan, sekejap kat belakang, sekejap kat tengah, kat tepi kanan kiri. Dia sekiri tu. Sepanjang perjalanan tu. Jadi sampailah mereka ke Gua Sur. Jadi sampai saja kat Gua Sur ni, mereka pun naik. Tinggilah sikit bukit tu, mereka naik.
Allah, siapa yang pernah pergi boleh bayanglah bagaimana keadaan Bukit Sur tu. Jadi mereka pun naik. Sebelum masuk ke dalam Gua Sur tu, Abu Bakar masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar kemaskan dulu. Dia kata jangan masuk lagi. Sebab dalam ni mungkin ada binatang yang berbisa. Tunggu sekejap. Jadi dia masuk. Dia pun tengok ada lubang. Dia pun ambil koyakkan pakaian dia, tutup lubang ni. Koyakkan pakaian ni, nampak beberapa lubang, dia tutup. Okey. Kemudian dalam tu ada binatang-binatang, dia dia keluarkan, dia cuci semua. Bersihlah. Tak adalah bersih, tapi keadaan dalam tu kiranya Sayyidina Abu Bakar nak pastikan tidak ada binatang bisa. Tidak ada binatang bisa dalam tu. Jadi sebenarnya waktu tu kalau ikut cerita ni kata apa? Bila dah masuk, besok harinya tu, sekejap ada cerita yang mana tadi. Esok harinya tu baru Nabi perasan bahawa Sayyidina Abu Bakar koyak baju tu. Lepas tu Nabi tanyalah, kenapa kamu koyakkan baju ni? Dia kata, barulah Sayyidina Abu Bakar kata, sebenarnya tadi aku dah bersihkan guna kain-kain yang aku koyak ni. Nabi doakan pada esok harinya tu kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa doa Nabi? Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar berada pada darjatku. Ya Allah, untungnya Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, kau jadikanlah Abu Bakar ni berada pada darjatku. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ni sama darjat dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Seronok kan? Ya Allah, seronoklah dengar. Tapi macam mana kita nak lalui? Kalau nak lalui waktu tu, ya Allah, kalau tak iman seperti Abu Bakar, bayangkanlah iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman kita semua, iman umat Islam satu dunia ni, berat lagi timbang Abu Bakar. Bayangkan macam mana hati Abu Bakar dengan Allah, hati Abu Bakar dengan Nabi, betapa sayang dan cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu tu, jadi setelah Nabi dah masuk, tadilah keesokan harinya Nabi baru perasan. Nabi tak perasan yang bila Abu Bakar masuk dikoyak-koyak, kata Nabi tak perasan. Besok baru Nabi perasan. Sebab tu Nabi doakan begitu. Jadi bila dah selesai, dah kemas, barulah Nabi Muhammad SAW masuk dalam lubang tu. Jadi waktu itu Allah terus perintahkan labah-labah untuk bina sarang. Dan juga Allah perintahkan burung merpati untuk bertelur dekat situ, dekat pintu masuk. Allah nak menunjukkan ini adalah kekuasaan Allah boleh berlaku. Dalam sekejap je Allah datangkan, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat Gua Sur tu sebenarnya ada dua lubang. Satu dekat tempat masuk tu, tempat masuk yang senang masuklah. Jadi Allah perintahkan labah-labah tutup dengan burung merpati. Kemudian ada satu lagi dekat bawah tu, tapi nak masuk dekat satu lagi lubang sempit. Kena badan macam kena ni menerak. Menerak, dia kata kena menerak sebab lubang dia sempit. Boleh masuk tapi kena menyerap. Jadi Nabi berada bersama dengan Sayyidina Abu Bakar selama 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam dekat Gua Sur. Jadi waktu ini tak ada siapa pun tahu Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Sur, melainkan 5 orang. Siapa 5 orang yang tahu? Yang pertama ialah anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah, anak Abu Bakar, Abdullah. Dan juga Asma binti Abu Bakar. Abdullah dengan Asma ni, mereka ini adik-beradik seibu dan seayah. Mereka adik-beradik, anak Abu Bakar, seibu dan seayah. Yang ketiga yang tahu Aisyah. Aisyah waktu ni tak berkahwin lagi dengan Nabi. Aisyah ni waktu ni kecil lagi. Tapi Aisyah tahu dah, Abu Bakar beritahu dekat dia juga bahawa Aisyah, ayah nak pergi hijrah. Tapi waktu ni Aisyah tak ada tugas lagi, cuma dia beritahu je. Jadi Aisyah ni, Aisyah dengan Asma dengan Abdullah, dia seayah sahaja, bukan seibu. Jadi 3 orang anak Abu Bakar ni. Abdullah dengan Asma, satu mak satu ayah. Aisyah mak lain, ayah sama Abu Bakar. Jadi yang tahu lagi siapa dia? Abdullah bin Uraiqi yang jaga unta Nabi tadi. Dia bukan tak masuk Islam, tapi dia waktu ni tak masuk Islam, dia adalah orang yang bersimpati dengan perjuangan Nabi. Seterusnya Amir bin Furaihah. Amir bin Furaihah ni dia penjaga kambing. Apa tugas Amir bin Furaihah? Setiap mereka ni semua ada tugas masing-masing, kecuali Aisyah tadi lah. Aisyah masih kecil lagi, cuma dia tahu je ayah dia nak pergi berhijrah. Jadi tugas Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, tugas dia ialah untuk tahu apa berita pembesar Quraisy, cerita apa. Abu Bakar arahkan anak dia Abu Bakar, Abdullah ni pergi ke Mekah, dengar apa yang pembesar Quraisy cakap tentang Nabi. Dengar, sambil-sambil dengar. Sampaikan nanti berita kepada Abu Bakar dengan Nabi. Tugas Asma, Sayyidatina Asma, iaitu untuk bawa makanan. Untuk bawa makanan kepada Nabi dan Abu Bakar. Kan mereka berada 2 hari 3 malam. Jadi bekalan makanan dibawa oleh Asma ni.
Okey. Jadi Sayyidatina Asma' ni dia datang bawa makanan. Ada yang kata Sayyidatina Asma' datang seorang-seorang. Ada yang kata bahawa Sayyidatina Asma' datang bersama dengan abang dia Abdullah. Mungkin lah kan, takkanlah datang seorang macam tak logik je. Tapi wallahu alam tak tahu. Macam mana mungkin waktu ada kalanya seorang, mungkin ada kalanya berteman dengan abangnya, wallahu alam, sebab 2 hari 3 malam. Okay, tapi menunjukkan bahawa beraninya Sayyidatina Asma' ni berjalan seorang diri. Ada yang kata bersama seorang diri, ada yang kata bersama dengan abangnya, wallahu alam, mungkin waktu yang berlainan kan. Jadi Abdullah pergi nak sampaikan apa yang dia dengar. Sedangkan Asma' pergi nak bawa makanan. Okey. Dan waktu inilah Sayyidatina Asma' diberi gelaran apa dia? Zatuz Niqatain. Apa maksud gelaran ya? Gelaran kepada Asma', Sayyidatina Asma', gelaran ini adalah Zatuz Niqatain, iaitu ialah wanita yang mempunyai 2 tali pinggang. 2 tali ikat pinggang. Ada yang kata 2 selendang. Sebab Sayyidatina Asma' koyakkan tali pinggang ke selendang macam itulah, wallahu alam. Mungkin selendang dia jadikan tali pinggang kan. Dia koyakkan satu untuk dibuat uncang makanan, satu lagi dia nak ikat. Ada yang tutup kepala, wallahu alam, dia nak ikat pinggang lah. Kira satu kegunaan untuk diri dia, satu lagi untuk ikat makanan. Itu gelaran dia, Satun Niqatain. Gelaran Asma', Sayyidatina Asma'. Jadi tugas Amir bin Fuhairah pula tadi, okey, tugas Amir bin Fuhairah, tugas dia ialah setelah Nabi dengan Abu Bakar dah sampai ke Gua Thur, tugas Amir bin Fuhairah ni bawa kambing-kambing milik Abu Bakar tadi ni pergi ke Gua Thur. Bawa untuk apa? Untuk nak hapuskan jejak perjalanan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Ada pasir-pasir kan? Jadi kambing lalu ya hapuslah pasir-pasir tu. Hapus pasir-pasir perjalanan kat pasir-pasir tu. Jadi nak hapuskan jejak ni supaya orang yang cari, ramai yang cari waktu ni. Okey, sebab mereka nak dapatkan habuan daripada Abu Jahal ni, dapat 100 ekor unta ni. Jadi tugas kambing ni datang nak hapuskan jejak Nabi. Jadi waktu pagi hingga petang dia Amir bin Fuhairah pun jagalah kambing kat situ. Okey, selama 2 hari ni jaga dekat Bukit Sur, dan diperahkan susu. Waktu malam diserahkan susu kepada Nabi dan Abu Bakar. Itu tugas Amir bin Fuhairah. Okey, Amir bin Fuhairah. Okay, untuk nak padamkan jejak Nabi dengan kambing-kambing yang dibawa tu. Okay, apa tugas Abdullah bin Uraqid tadi? Itulah untuk nak bawa 2 ekor unta Abu Bakar, untuk ketika nak Abu Bakar pesan pada hari yang ketiga, pada malam ketiga, bawalah unta dia ke mana-mana, diberitahulah tempat mana-mana. Nanti Nabi dengan Abu Bakar akan pergi untuk naik unta dari situ nak menuju ke Madinah. Itu tugas mereka. Okay, jadi Aisyah tak ada tugas apa-apa sebab dia masih kecil. Jadi dalam gua tu, kita kembali balik. Dalam gua tadi tu, Nabi dalam keadaan kepenatan. Perjalanan yang panjang dengan kaki. Waktu tu kaki Nabi luka. Kaki Nabi luka dengan pijak batu-batu kerikil dan sebagainya. Nabi penat sangat dah. Perjalanan penat. Tak boleh berlengah kan. Mesti kena cepat. Jadi waktu tu mungkin perjalanan Nabi cepat. Sebabnya orang nak kejar ni. Orang nak bunuh. Jadi waktu tu Nabi dah masuk. Apa semua. Abu Bakar pun duduk. Nabi pun tidur terus letak kepala atas paha Abu Bakar. Sebab gua tu sempit kecil. Tidur. Bila nak tidur, waktu Nabi tidur ni, waktu Nabi tidur ni, tiba-tiba Abu Bakar nampak ada satu lubang tak tutup lagi. Nampak ada satu lubang tak tutup. Dia terus tutup kaki dia dekat lubang tu. Tutup kaki dia kat lubang tu. Waktu itu ada ular dalam tu. Terus patuk. Dalam dia tak tutup, ular patuk kaki Abu Bakar. Waktu tu Abu Bakar tahan. Tahan bisa ular tu. Tahan. Jadi ketika itu tahan sehinggalah menitik air mata Abu Bakar ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu Nabi terjagalah. Dah terkena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjaga. Nabi kata, "Kenapa kamu wahai Abu Bakar? Ada apa berlaku?" Abu Bakar pun ceritalah kaki dah patuk ular. Nabi tutup. Jadi Nabi kata, kenapa tak beritahu kan? Jadi Abu Bakar kata, takkan saya nak kejutkan Tuan. Tuan tengah tidur, saya takkan kejutkan Tuan. Jadi waktu tu Nabi Muhammad SAW sapu kaki Abu Bakar, baca Al-Quran, kemudian alhamdulillah sakit hilang. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa pula yang berlaku kepada kaum pembesar Quraisy tadi? Jadi mereka tadi, pembesar Quraisy tadi dah diarahkan mereka kejar, cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari sehingga kan mereka upah. Mereka upah apa? Mereka upah seorang pakar, penjejak kesan. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kasih Ummu Habibah. Ya. Seorang penjejak pakar untuk nak kesan tapak kaki Nabi Muhammad.
Okey. Siapa nama dia? Nama dia adalah Abu Kars. Abu Kars iaitu ialah dia ni adalah pakar nak jejak kaki orang. Yang tak ada. Walaupun tadi dah kata kambing dah Amir bin Fuhairah kan. Dah tutup kesan-kesan. Kambing-kambing tadi dah tutup kesan-kesan perjalanan Nabi, tapi rupanya tetap dapat dikesan oleh pakar pengesan telapak kaki. Tu dia. Abu Kars ni, dia boleh kesan telapak kaki ni. Jadi, mereka pun cari pecah-pecah. Akhir sekali Abu Kars ni jumpa dengan tapak kaki Nabi dan mereka cari-cari sehingga sampailah ke Gua Sur. Dapat kesan sehinggalah ke Gua Sur. Itulah sebab pakarnya sampailah mereka dapat sampai ke Gua Sur. Jadi waktu ini salah seorang daripada mereka yang ramai-ramai ni, ada beberapa orang, panjatlah ke atas bukit tu. Bila panjat, tengok apa dekat lubang? Tengok dia kata, tengok nampak sarang laba-laba yang dah usang. Okey, dan ada juga burung merpati bersama dengan telur. Okey, jadi mereka pun turun balik, sampaikan kepada mereka ramai-ramai kat bawah ni. Rakan-rakan dia kata apa? Mustahil ada Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar boleh masuk. Sebab ada sarang laba-laba yang usang yang tak sentuh pun. Kalau mereka masuk, mestilah sarang laba-laba tu dah terkoyak kan. Tapi tak. Sarang laba-laba tu dah usang dah. Bukan baru maksudnya Allah memang perintahkan laba-laba untuk buat, tapi laba-laba tu buat, jadikan sarang laba-laba tu dengan kuasa Allah, jadi sarang laba-laba tu jadi bentuk yang lama dah. Seperti tinggal lama dah, usang dah, buruk. Situ. Dan juga tempat sarang burung tu. Kalau lah Nabi SAW masuk, pastilah burung tu lari keluar. Jadi secara logiknya begitu. Jadi mereka anggap macam tak ada lah ni dalam ni. Tak payah naik lah, tak payah masuk lah. So tak ada. Jadi mereka pun nak pergi dah. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka ni tak puas hati lagi. Mana nak tahu tak betul-betul ada ke dalam ni. Dia patah balik. Waktu tu dia kata ada satu lagi lubang. Mereka tak nak masuk. Jadi tiba-tiba waktu tu lah kiranya nak cari waktu tu lah. Umayyah bin Khalaf. Dia kata apa? Tak payahlah, dalam tu mesti banyak binatang bisa. Kalau banyak binatang bisa dalam tu, takkanlah Muhammad dengan Abu Bakar boleh masuk. Kalau dia pun boleh masuk pun, mesti dah mati dah. Sebab tadi logiknya mereka bagi tahu kalau nak masuk ke atas, masih tak boleh kan. Sebab dah ada sarang laba-laba. Elok je kalau masuk ke bawah. Mesti dah kena dengan binatang bisa. Jadi kamu tak payah masuk lah. Kalau kamu masuk saya, kamu pun kena binatang bisa tu. Tak payah masuk. Jadi tak jadi. Waktu ni Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW dengar apa yang mereka bualkan kat luar. Waktu ni Abu Bakar sangat takut. Walaupun Abu Bakar ni berani, tapi waktu ni dia sangat takut. Okay, sebab dia dengar. Takut kalau mereka nampak je, Allahu Akbar, pasti mereka dibunuh. Jadi terus Nabi cakap, wahai Bakar, kenapa kamu ni? Kan? Kamu kenapa nampak takut sangat? Abu Bakar kata, Nabi SAW tanya. Lepas tu Abu Bakar cakap lah, saya takut sangat kan. Sekali kita dibunuh. Nabi kata, janganlah kamu sangka kita berdua. Okay. La tahzan. Kita selalu gunakan kalau orang bersedih, kita sebut apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kan? Kalau kita ditimpa ujian apa-apa, selalu kita akan sebut macam tu. Janganlah sedih, Allah bersama dengan kita. Surah apa? Surah At-Taubah ayat 40. Surah Taubah ayat 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah ada bersama dengan kita. Nabi pujuk Abu Bakar. Nabi pujuk Sayyidina Abu Bakar. Jadi waktunya Nabi kata sekiranya lah mereka masuk ke pintu sini, di belakang ni, waktu tu Nabi tunjuk kat belakang. Belakang tu ada batu gelap kan. Nabi kata sekiranya mereka masuk ke sini, kita akan keluar kat situ. Bila Abu Bakar paling je, Abu Bakar nampak ada laluan keluar. Nabi nampak ada satu pintu keluar besar kat situ. Jadi maksudnya mereka ini tetap akan dibantu oleh Allah SWT. Allah tetap akan bantu. Jadi Nabi nak tunjuk dekat Abu Bakar lah bahawa jangan risau. Kita tak boleh keluar kat sini. Mereka masuk ke sini, kita keluar kat situ. Allah tunjuk kekuasaan dia. Tadi asalnya batu gelap, gua tu. Bila Nabi tunjuk, boleh pula ada satu pintu kat situ. Waktu tu je lah. Okay? Jadi apa tu, akhirnya barulah Sayyidina Abu Bakar kurang, reda sikit. Reda lah. Dan Nabi bacakan itulah selalunya kita baca kan. Bila sedih je kita baca la tahzan. Kita akan ingat ayat tu. Inilah bila kita baca sirah-sirah Nabi ni lah. Ayat-ayat Nabi ni lah, hadis-hadis ayat Quran Nabi, kata-kata Nabi ni lah jadi penguat kita juga. Janganlah bersedih. Kalau kita ada timpa apa-apa masalah,
jangan sedih. Allah ada bersama. Allah ada bersama. Kuatkan dalam keyakinan akidah ni lah. Akidah kita. Bukan cakap semua, cakap kat diri saya sendiri juga. Kan? Apa berlaku apa-apa, Allah ada bersama kita. Jadi begitulah. Kita kata kisah bab yang ke-47. Bab yang ke-47. Bab ketika jadi bila mereka dah berlaku begitu, mereka pun tak masuklah. Bila Umayyah cakap tak payah masuk, ada binatang biasa, mereka pun berlalu pergi. Selesai untuk 2 bab pada petang ini, dah pukul 6.05. Jadi itulah kita 2 bab pada petang ini. Okey, bab Nabi dah diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, dan juga bagaimana perjalanan Nabi ke Gua Thur. Okey, minggu depan kita akan sambung macam biasa pada pukul 5 petang juga. InsyaAllah 5 petang, lebih kurang 2 atau 3 bab, bergantung panjang atau pendek bab tu. Okay, macam mana Nabi, dalam perjalanan Nabi tu, bagaimana, apa yang Nabi lalui, Nabi dikejar dan sebagainya. Kita akan dengar insyaAllah pada minggu depan. Okay, jadi pada pada petang ini, apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang kurang daripada diri saya sendiri. Okay, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, semua yang mendengar, okay, sama ada waktu sekarang secara live maupun selepas ini, insyaAllah pasti ada keberkatannya, pasti ada Allah berikan sesuatu. Sebab dalam keadaan kita berpuasa, kita mendengar pula sirah Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi sebelum habis, macam biasalah, kita akan baca doa supaya dengan doa ni kita amin ramai-ramai dalam bulan Ramadan pula, supaya Allah selamatkan kita semua. Bukan sahaja kita, juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Okey, insyaAllah. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca ini ke penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan kehadrat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan kehadrat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqah dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu, ahli sufi serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang bersama dengan dalam IG. Minggu depan jumpa lagi ya. Terima kasih yang bersama-sama dalam IG. Jumpa lagi minggu depan. Okey, baik. Okay, terima kasih Amin Rabbal Alamin. Terima kasih Una-Mula sama-sama petang ni. InsyaAllah terima kasih yang share, yang komen. Okey, Mak Tim, Mak Senesia, Sazaju, Cikgu Anita. Terima kasih Amin Ya Rabbal Alamin. Semoga kita semualah insyaAllah jadi seperti Ustaz Sazah yang sama-sama menyampaikan ilmu-ilmu Islam ni. Dia juga Una, terima kasih bersama-sama. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.